Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad rasulil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Satu kata-kata hukama yang sama-sama kita merenungi pada malam yang mulia ini disebut, apakah yang diharapkan oleh seseorang manusia dengan kehidupan yang singkat di dunia ini? Yang kita harapkan daripada kehidupan yang singkat di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah dengan harapan kita mendapatkan rahmat, kasih sayang dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dua perkara ini merupakan perkara yang sangat penting. Kerana kita meyakini bahawa seseorang yang memiliki segala kekayaan dunia dan segala pangkat darjat kedudukan di dunia, tetapi seandainya ia tidak memiliki rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dapat menjejakkan kaki ke syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Dan begitulah kita juga berhajat kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan semata-mata mengejar keampunan Allah dengan istighfar yang kita lantunkan, dengan selawat yang kita ungkapkan, dengan doa dan munajat. Semuanya kita mengharapkan keampunan daripada Allah. Bahkan setiap langkah kita ke rumah Allah pun dengan harapan Allah mengampunkan dan menggugurkan setiap dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah berkumpulnya kita pada malam yang mulia ini dalam keadaan penuh dengan khusyuk, penuh dengan tazallul, rasa hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak lain agar kita mendapat curahan rahmat dan tatapan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dua perkara ini kepada manusia, iaitu rahmat dan keampunan. Dengan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu mencintai Allah, mengasihi Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, iaitu ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya Allah mengasihi kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampunkan dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha mengasihani. Maka di antara cara yang kita ingin mendapatkan rahmat dan keampunan Allah, bagaimana agar setiap perjalanan kita mendapatkan rahmat dan keampunan Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah semuanya wajib bersandar kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalannya kita berjalan di atas sunnah mendapat rahmat dan keampunan Allah. Bertutur kata sebagaimana apa yang ditutur katakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan rahmat dan keampunan Allah. Duduk dan bangunnya, baring dan tidurnya, semuanya berjalan di atas jalan sunnah sehingga kita sentiasa mendapatkan keampunan pada setiap detik dan waktu,
sampailah keampunan dan rahmat itu yang menjadi penutup kehidupan terakhir kita di dunia ini sehinggalah selama-lamanya kita selamat di hadapan Allah. Maka dengan sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum, kesungguhan mereka di dalam mengikuti setiap jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada di kalangan sahabat digelar sebagai seorang yang gila di dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Ada sahabat-sahabat ni memang terkenal mengikut sunnah Nabi. Tapi ada sahabat ni tuan-tuan yang memang bersungguh mengikut sunnah Nabi sehingga dikatakan sebagai gila ikut sunnah. Dia kalau ikut sunnah biasa, orang tak panggil gila lagi. Kalau ikut sunnah melampau, maka itulah orang panggil gila di dalam mengikut sunnah. Macam kita hari ni tuan-tuan, ada yang minat bola. Dia kalau setakat minat tengok daripada TV kat rumah, itu dipanggil minat biasa je. Tak capai lagi makam gila bola tuan-tuan. Dia nak sampai ke makam gila bola ni tuan-tuan, yang bukan saja pergi stadium, pukul 8.45 start bola tuan-tuan, dia jam 2 petang dah warna dah dia punya muka dia dengan bendera pasukan masing-masing. Yang sembahyang yang tak tahu ke mana, sampai minat bola tuan-tuan sampai tak semayang. Ni memang gila sungguh. Bukan setakat gila biasa, ni gila babi punya orang tuan-tuan. Jadi maknanya tuan-tuan itu memang gila sungguh lah. Sanggup tuan-tuan buat apa saja. Maka ada sahabat yang digelar sebagai gila sunnah, iaitu Sayyiduna Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhum, iaitu anak kepada Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyiduna Abdullah bin Umar sejak daripada kecil merelakan ditarbiah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada wahyu yang Allah Taala turunkan kepada baginda Rasulullah sehingga setiap ayat yang turun dihafal oleh Abdullah bin Umar. Sehingga apa sahaja yang keluar nasihat daripada mulut baginda Rasulullah akan sentiasa menjadi pegangan hati Abdullah bin Umar. Suatu hari para sahabat memuji Abdullah bin Umar, kata sahabat ni, kata Abdullah bin Umar ni bagus orang dia. Anak kepada Umar Al-Khattab. Sehingga Rasulullah mendengar kata-kata pujian tersebut, maka kata Rasulullah, ya Abdullah ibni Umar itu bagus orangnya, kalaulah dia bangun di tengah malam. Maknanya kalaulah dia banyak berqiyamul lail. Sejak daripada kata-kata baginda terhadap Abdullah bin Umar tadi, maka kata ulama, Sayyiduna Abdullah bin Umar jarang tidur pada waktu malam berqiyamul lail disebabkan kerana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Abdullah bin Umar setiap kali berjalan di sisi Rasulullah akan sentiasa memerhatikan apa yang keluar daripada mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dia duduk di sisi Rasulullah, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, aku mendengar baginda mengungkapkan satu perkataan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, terimalah taubatku, sesungguhnya engkaulah yang maha menerima taubat lagi maha pengampun. Kata Ibnu Umar, aku mendengar baginda mengungkapkan sebanyak 100 kali. Sayyiduna Abdullah Ibnu Umar kira berapa kali baginda berzikir. Sayyiduna Abdullah bin Umar, dia akan sentiasa perhatikan di mana tempat Rasulullah berhenti, dia akan berhenti juga. Di mana tempat Rasulullah berdoa sambil berdiri, dia akan berdoa sambil berdiri, walaupun setelah kewafatan Rasulullah. Di mana tempat Rasulullah menjejakkan kaki, telapak kaki baginda sentuh kat mana, di situ dia akan meletakkan tapak kakinya. Sehingga Sayyiduna Abdullah bin Umar suatu hari pernah melihat, sebelum Rasulullah turun daripada unta yang ditunggang oleh baginda, unta baginda Rasulullah tadi berpusing 2 kali pada satu tempat. Lalu kemudian baginda pun turun daripada unta setelah unta tadi berpusing sebanyak 2 kali. Lalu baginda Rasulullah mendirikan salat di tempat baginda turun. Setelah kewafatan Nabi SAW, Abdullah bin Umar pun melakukan perkara yang sama. Dia menaiki unta, lalu dipusingkan untanya sebanyak 2 kali di tempat Rasulullah pusingkan unta 2 kali. Yang mungkin
unta Nabi tadi berpusing bukan kerana secara sengaja. Mungkin tak sengaja berpusing 2 kali. Tapi kerana ingin bersama dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah, dipusingkan untanya 2 kali, diturun di tempat Rasulullah turun, dan dia solat dan sujud di tempat baginda solat dan sujud. Ini Abdullah bin Umar. Tuan-tuan, sebab apa kesungguhan para sahabat ikut setiap apa yang Nabi buat? Tidak lain kerana kecintaan dan kerinduan yang sangat mendalam terhadap Nabi SAW. Kita pun begitulah tuan-tuan. Satu saat mari rasa rindu kita pada arwah mak kita. Mari rasa rindu yang sangat mendalam. Rindu kepada orang yang disayangi telah pergi ini disebut rindu yang tidak ada penghujungnya. Rindu yang tak pernah padam, apatah lagi iaitu mengingatkan kepada iaitu arwah mak kita. Mak kita mungkin dah mati 20 tahun, 30 tahun. Tuan-tuan, bila kita rindu pada mak kita, apa kita buat? Kita buat balik apa yang pernah mak kita buat. Mak kita dulu masak apa, kita masak balik. Mak kita suka makan apa, kita cari balik makanan kegemaran. Kita masuk bilik mak kita, kita cari sejadah mana yang selalu arwah mak kita guna. Kita hampa kat mana selalu dia hampa sejadah tadi. Kita ambil rehal yang selalu dia guna, kita ambil Quran yang selalu dia guna, kita buka Quran tadi, kita baca menitis air mata kita kerana rindu kita pada mak kita. Kat mana mak kita baring, kita baring. Kat mana guna mak kita guna bantal mana, bantal tu yang kita guna. Kain telekung mana mak kita pakai, kita ambil, kita cium. Kerana sayang dan rindu kita. Maka apatah lagi kecintaan dan kerinduan terhadap Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah pasti kita buat kerana kecintaan kita untuk bersama baginda di hari akhirat kelak. Maka di antara doa yang mesti kita selalu panjatkan pada Allah, supaya setiap kehidupan dan seluruh perbuatan kita sentiasa berada di atas jalan sunnah Nabi SAW. Iaitu doa yang diajarkan, Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, rezekikanlah kami untuk mengikuti jejak-jejak baginda Nabi SAW. Awalan wa akhiran, awal dan akhir, sebagaimana kamu rezekikan awal yang baik kepada baginda Rasulullah dan akhir yang baik, husnul khatimah, saat ketika mana baginda wafat. Maka ya Allah, kurniakanlah awal dan akhir yang baik kepada kami juga ya Allah. Wa zahiran wa batinan, ya Allah, rezekikanlah apa yang kamu rezekikan zahir dan batin kepada Rasulullah itu direzekikan juga kepada kami. Zahir dan batin baginda yang bersih, suci, maka kurniakanlah zahir dan batin kami suci dan bersih. Wa qawlan, dan apa yang kamu rezekikan keluar perkataan mulut, di mulut baginda Rasulullah, maka rezekikanlah kepada kami perkataan yang sama keluar daripada mulut kami. Bukan perkataan yang kamu murkai. Apa yang Nabi ajar kita ucapkan, itulah yang kita kena ucapkan. Nabi ajar kepada kita sebarkan salam, sepatut kita kena perbanyakkan sebarkan salam. Nabi ajar pada kita jawab salam dengan elok, maka kenapa kita tak jawab salam dengan elok? Kedekutnya suara kita jawab salam. Ya betul tuan-tuan, bila kita beri salam dalam satu masjid yang besar ni, cukup memadai wakil jawab salam, orang lain dah gugur kewajipan. Bila kita beri salam ramai-ramai ni, sebahagian jawab salam, yang lain telah gugur kewajipan. Maknanya Masjid At-Taqwa dia sediakan satu AJK tukang jawab soalan, tukang jawab salam saja. Dah memadai tuan-tuan. Tetapi apakah kita tak nak pahala daripada menjawab salam? Itu persoalannya. Kerana kata ulama, orang yang beri salam pada kita, tanda dia nak beri pahala pada kita. Dan orang yang jawab salam, tanda dia sangat berhajat kepada pahala. Dan sudah pasti pahala menjawab salam itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tuan-tuan, kita nak zuhud pada dunia, no problem, tak ada masalah. Orang nak beri kita harta dunia, kita tak nak, tak jadi masalah. Orang nak bagi rumah sebiji, banglo sebiji dekat Bukit Kapar ni, siap sekali dengan fully furnished, perabot TV 60 inci, mesin basuh 18 kilo, peti ais 600 liter, orang nak bagi free kat kita. Kita kata tak apalah Haji, saya pun dah ada dah rumah.
Saya nak bagi free ni, bukan nak suruh bayar apa, bagi free. Tak apalah Haji, bagi kat orang lain lah. Saya pun dah ada rumah. Kita nak tolak dunia, orang tak jadi masalah. Tapi orang kata tuan-tuan, orang kata apa kat kita? Gila punya Haji ni. Bagi rumah tak nak, mabuk ketum ke apa ni? Haji, saya nak bagi free ni. Tak apa, dia kata. Haji silap terlampil kuda ke tadi? Tak, memang saya waras ni. Memang saya tak nak. Tuan-tuan, kita tolak rumah sebiji, orang kata kita gila. Tapi tolak untuk mendapatkan pahala, hak ni kita nak kata gila apa tuan-tuan? Sedangkan pahala itu lebih mahal daripada rumah sebiji kat Bukit Kapar ni tuan-tuan. Tak percaya, try mati dulu. Dia kata betul tak pahala salam ni lebih mahal daripada rumah? Tak percaya, try mati dulu tengok. Allah, besar sungguh rupanya pahala. Betul tuan-tuan, kalau tolak jawab salam ni, boleh kita kata, kalau bahasa kasar orang Terengganu kata gila babi punya orang tuan-tuan. Jadi maknanya orang yang tak nak pahala tuan-tuan. Saat orang beri salam, dia tak nak sahut jawab salam. Ya, atas dunia hari ni dia rasa tak rugi tuan-tuan. Tetapi di hari akhirat kelak ruginya aku tak jawab salam. Sebab itulah tuan-tuan, jawablah salam dengan sempurna. Berilah salam dengan sempurna. Kerana pada salam itu terkandung sejahtera doanya. Kata ulama, siapa yang nak sejahtera daripada penyakit gout, banyak jawab salam. Siapa yang nak sejahtera daripada penyakit buah pinggang, banyak-banyak beri salam. Siapa yang nak sejahtera daripada masalah hutang piutang, banyakkan salam. Siapa yang nak sejahtera daripada azab kubur dan api neraka, banyakkan memberi salam. Kerana pada salam itu sejahtera, bukannya akhirat sejahtera, tetapi dunia juga sejahtera. Maka salam, kata Nabi, sebarkan salam. Jawablah salam dengan baik. Satu kisah dinukilkan bagaimana satu orang hamba Allah, bila mana dia jumpa satu orang doktor, kata doktor, penyakit kamu ni teruk sangat ni. Dah kronik sangat. Dan kata doktor, kamu ni kalau ikut dengan penyakit yang teruk ni, ada lebih kurang beberapa hari lagi nak hidup. Jadi kawan ni dah runsing dah. Kira hari nak mati je. Sehingga mari seorang hamba Allah, dia kata macam inilah aku cadang kamu sebelum kamu mati ni. Pergi jumpa dengan satu orang alim. Kok-koklah dia boleh beri nasihat sebelum kamu mati. Jadi kawan ni yang hidupnya hanya tinggal beberapa hari saja lagi ini, terus pergi jumpa dengan orang alim. Dia kata, wahai Syekh, ada tak apa-apa nasihat? Saya pergi jumpa doktor, kata doktor saya ni hidup tak lama dah. Kok-koklah Syekh ada nasihat pada saya. Maka kata Tok Guru ni, dia kata apa, kalau kamu minta nasihat aku boleh beri satu nasihat je. Tu pun kalau kamu nak ikut. Apa dia nasihat tersebut? Kata Tok Guru tadi, kamu pergi ke Masjid Jamek sana. Masjid yang dibuat solat Jumaat. Dipanggil Masjid Jamek. Maka kamu pergi ke Masjid Jamek sana, kamu beri salam pada setiap orang yang berada di dalam masjid tadi. Jadi kawan ni tak cakap banyak. Dia pun tak tanya apa kaitan dengan penyakit dia dengan beri salam. Cumanya dia dapat nasihat, terus dia buat. Dia pergi tuan-tuan ke masjid tersebut, setiap orang yang dia jumpa semua dia beri salam. Assalamualaikum Pak Ngah, Assalamualaikum Pak Tam, Assalamualaikum Pak Tih, Assalamualaikum Pak Cik, Assalamualaikum Bang, Assalamualaikum Dik, Assalamualaikum Kak. Semua orang diberi salam. Beri salam, sehingga itulah yang dibuat setiap hari, setiap orang di masjid dia beri salam. Makin hari dia beri salam, makin rasa segar sikit badan. Makin hari beri salam, makin rasa segar sikit. Lama-lama rasa makin sihat. Cuba jumpa doktor, kata doktor terkejut, macam mana penyakit kamu boleh sembuh ni? Tak ada langsung penyakit kamu ni. Terus dia pergi jumpa dengan Syekh tadi, dia kata, wahai Syekh, macam mana penyakit aku boleh sembuh hanya dengan memberi salam sahaja? Maka kata Tok Guru tadi, dia kata, mana mungkin kamu tidak disembuhkan oleh Allah kalau yang menjawab salam itu, yang mendoakan sejahtera kepada kamu itu adalah ahli masjid. Yang mungkin dia baru saja sedekah, dia pula jawab salam kamu. Dia mungkin ahli sedekah, mungkin yang jawab salam kamu baru selesai selawat. Mungkin yang jawab salam kamu itu kaki istighfar, ataupun dia anak yatim, ataupun dia orang yang dizalimi, ataupun dia orang yang baru diampunkan dosa oleh Allah, ataupun dia orang yang soleh, orang yang alim, yang menjawab salam kamu itu, sehingga Allah mengangkat doa mereka ini dan Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kamu. Sembuh penyakit tuan-tuan. Itu kita kalau banyak penyakit, banyaklah beri salam. Ni tak tahu tuan, gaut ada, gawat ada, cemani ada, darah tinggi ada.
buah pinggang pun dialisis, jantung tahap 4, kanser tahap 2, beri salam pun malas, orang beri salam pun dia buat sombong, tak nak jawab salam. Hak ni baik mati awal lah tuan-tuan. Baik mati awal lah. Beri salam pun malas, orang beri salam dia buat tak tahu je muka dia. Orang macam ni tuan-tuan, baik mampus lah orang kata, betul tak? Sombong sangat, baik mati lah. Jadi nak menunjukkan kepada kita, kita berhajat kepada salam. Apa yang Nabi ajar pada kita? Ucap salam. Ucap salam. Nabi ajar apa lagi supaya kita ucapkan lepas tiap kali lepas solat, jangan tinggalkan bacaan ayatul kursi. Kita pun sentiasa buat. Kata Nabi, siapa yang baca ayatul kursi tiap kali lepas solat, maka baginya syurga. Tidak ada perkara yang menghalang dia masuk syurga, melainkan satu yang menghalang dia masuk syurga, namanya kematian. Lepas mati confirm syurga tuan-tuan. Ini Nabi sebut. Jadi kita pun direzekikan untuk baca ayatul kursi. Tiap kali lepas maghrib kita direzekikan dengan baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Jangan ditinggalkan, kerana ini Nabi ajar pada kita. Kemudian tak ditinggalkan pula iaitu bacaan-bacaan yang Nabi ajar, tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Ini yang Nabi ajar. Maka sebab itu kita akan minta Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammad wa qawlan, pada perkataan, ya Allah jadikanlah perkataan yang keluar daripada mulut kami ittiba', mengikut apa yang dikeluarkan, apa yang dituturkan oleh baginda Nabi SAW. Lalu kemudian kita doa lagi wa fi'lan. Kita minta, ya Allah rezekikanlah kami ni ikut sunnah Nabi SAW pada perbuatan, ya Allah. Supaya perbuatan kami mendapat rahmat. Bukan saja perkataan yang mendapat rahmat, perkataan yang mendapatkan keampunan. Bahkan kita mengharapkan setiap perbuatan kita mendapat rahmat dan keampunan. Setiap perjalanan kita mendapatkan rahmat dan keampunan. Maka diajar kepada kita, setiap kali nak langkah masuk masjid, langkah kaki kanan. Keluar masjid, langkah kaki kiri. Pakai slipper, kaki kanan dulu, baru kaki kiri yang kemudian. Dah jalan-jalan sampai kat rumah, maka nak buang slipper tuan-tuan, maka buang kaki kiri dulu, kanan yang terakhir. Nak langkah masuk dalam rumah, kanan dulu baru kiri. Masuk jamban, kiri dulu baru kanan. Keluar tandas, kanan dulu baru kiri. Ambil dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan. Sikat rambut, kanan dulu baru kiri. Tuan-tuan, berapa banyak pahala yang terluput hanya pada kanan dan kiri sahaja tuan-tuan. Banyak tuan-tuan kita terluput. Ada orang peduli apa aku Ustaz, asal mari masjid pun dah kira baik dah ni. Ada orang dia kata gitu. Oh, dia nak beleteh pula ke kanan kiri. Mari masjid mujur dah ni dia kata. Tak mari tak ada orang dengar kuliah dia. Tuan-tuan, kita tak peduli kanan kiri tuan-tuan. Kanan kiri pun kita dah terluput banyak tuan-tuan, bukan sunnah besar. Kalau sunnah besar barangkali kita segan nak buat, takut kena kata ke orang. Nak buat pakai sunnah, pakai serban, takut kena kata dia orang. Orang yang mula-mula kata, bini kita lah, abang nak mati dah ke ni? Tak pernah hayat pakai serban, malam ni pakai serban. Abang jangan buat main-main bang, mesti orang mati mengajuk ni bang. Oh, suami dia pun ambil serban, buang balik. Tak apalah, ganti kopiah balik. Pasal apa? Kena kata dia orang. Baru bini kata, bukan orang lain lagi kata. Jadi kita nak buat sunnah besar, mungkin segan. Tapi takkanlah kanan kiri pun kita berkira, hak ni tak ada orang perasan. Bini kita pun tak perasan, kita langkah kaki kanan ke kiri tadi. Tak perasan, antara kita dengan Allah. Tapi Nabi ajar tuan-tuan, masuk masjid kaki kanan. Alangkah banyak pahala kalau kita ni tuan-tuan beramal dengan sunnah Nabi pada kanan dan kiri. Tapi kerana kita orang yang tak peduli pada pahala, kita tak nampak satu kerugian bila terluput satu sunnah, walhal terluput satu sunnah, menyesal semua hidup mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang digelar sebagai Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan lembu tuan-tuan. Nama dia Sufyan, diberi gelaran Ats-Tsaur yang bermaksud lembu tuan-tuan. Kenapa diberi Sufyan lembu? Dia ni orang alim, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, bukan calang-calang orang. Tetapi hanya satu kesilapan yang dia buat. Satu hari dia datang masjid, tersilap langkah masuk masjid kaki kiri. Sekali itu je tuan-tuan.
Selama ni kaki kanan, tiba-tiba sekali tu kaki kiri tersilap langkah. Allah hadirkan satu suara yang menyeru, yang dia dengar, ya Saur, hei lembu. Lalu dia terkejut tuan-tuan, dia tengok Allah, aku silap langkah kaki kiri rupanya. Terus dia rasa hina tuan-tuan. Dia pesan pada semua anak muridnya, jangan panggil aku dengan Sufyan, tapi panggillah aku dengan As-Saur, lembu, kerana aku biadab pada Allah Subhanahu wa taala. Lekat tuan-tuan nama dia seperti mana yang dia kehendaki, kerana rasa hina dia pada Allah Subhanahu wa taala. Sesal seumur hidup tuan-tuan. Kita agak-agak silap masuk Masjid Taqwa kaki kiri, orang panggil kita, lembu, macam mana kita tuan-tuan? Cari balik tuan-tuan. Menatang mana panggil aku tadi? Celaka mana panggil aku tadi? Cari balik tuan-tuan. Pasal kita ni dahlah langkah kaki kiri, tak sedar diri pula tuan-tuan. Jadi maka Sufyan meletakkan gelaran As-Saur, lembu. Kenapa? Rasa bersalah sungguh tuan-tuan. Rasa menyesal sungguh. Kerana sesalan itu, kerana terluput satu sunnah Nabi dalam kehidupan. Tu ada juga satu orang alim digelar sebagai pekak, iaitu Al-Asam, iaitu Imam Hatim Al-Asam, Hatim yang pekak. Kita kena tahu nama-nama ni tuan, takut silap letak kat nama cucu nanti. Dia bagi nama cucu Muhammad Sufyan As-Sauri. Muhammad Sufyan lembu punya cucu dia. Pasal apa? Pasal dia tidur dalam kuliah. Dia dengar waktu Ustaz sebut nama ulama' je. Cerita ulama' tu dia tak dengar. Dia ada satu lagi yang diberi gelaran Hatim Al-Asam, Hatim pekak. Tuan-tuan jangan letak pula nama anak Al-Asam pekak tu. Jadi tuan-tuan, Imam Hatim ni, dia seorang alim. Pasal apa diberi gelar pekak? Satu hari satu orang perempuan datang nak tanya soalan pada dia, soalan agama. Sekali perempuan tu tuan-tuan terkentut depan Imam Hatim ini. Maka tuan-tuan, kentut depan Tok Guru ni malu besar tuan-tuan. 7 keturunan tuan-tuan. Ibarat kata tengah-tengah kuliah ni dia kentut kuat tuan-tuan. Macam saya lah, tengah-tengah kuliah kentut. Dengar di mic ni tuan-tuan, satu masjid dengar. 7 keturunan saya tak mari dah masjid. Malu tuan-tuan. Tapi kerana perempuan ini dia rasa malu, maka Imam Hatim nak tutup aib perempuan ni. Sebagaimana Rasulullah mengajar, bila mana ada keaiban orang kena tutup. Satu hari sahabat berkumpul dengan Nabi, sahabat terkentut. Tengah-tengah duduk sekali dengan Rasulullah dengan sahabat lain, ada seorang sahabat terkentut. Kuat pula bunyi tu. Maka lalu kemudian sahabat yang lain dalam hati nak cari siapa yang ambil wuduk nanti. Dia nak tengok. Waktu semayang nanti yang mana seorang ambil wuduk nanti. Dia nak tengok. Nabi dah tahu dah tuan-tuan. Maka Nabi kata apa? Pada semua sahabat, semua kalian pergi berwuduk, kata Rasulullah. Jadi selamat orang yang terkentut tadi tuan-tuan. Pasal semua kena ambil wuduk. Bila semua ambil wuduk, jadi sahabat tak tahu yang mana seorang yang terkentut tadi tuan-tuan. Sampai hari ni tak ada satu ulama pun tahu siapa sahabat yang terkentut tadi. Tak ada siapa tahu. Kerana Nabi tutup aib tuan-tuan. Kita tak cari sampai lubang cacing tuan-tuan. Jadi maka Imam Hatim bila perempuan ni terkentut, apa dia buat? Dia kata apa pada perempuan ini? Kuatkan suara kamu. Aku tak dengar kamu nak tanya apa. Tuan-tuan, dia pura-pura pekak. Lalu apa perempuan ni kata? Allah, nasib baik Tok Guru pekak. Hati dia pun dah rasa lega sikit tuan-tuan. Jadi selama 15 tahun Imam Hatim pura-pura menjadi pekak sepanjang perempuan ini hidup. Setelah perempuan ini mati 15 tahun tempohnya tuan-tuan, barulah Imam Hatim tak pura-pura menjadi pekak lagi tuan-tuan. 15 tahun tuan-tuan. Tu yang digelar pekak tu. Pasal tiap kali nak bercakap dengan orang, dia akan kata, kuatkan suara kamu, kuatkan suara kamu. Tapi walaupun setelah 15 tahun, kerana tabiat dia macam tu tuan-tuan, maka dia selalu sering kali sebut. Jadi begitu Sufyan digelar sebagai As-Saur, kerana tersilap langkah kaki kiri masuk masjid. Menyesal semua hidup. Tuan-tuan, kita tak pernah rasa menyesal. Terluput satu sunnah ni tuan-tuan, kita kena rasa menyesal seperti mana terluput dunia di tangan kita. Saya selalu bagi contoh tuan-tuan. Ibarat kata kita ni terlepas dapat nombor cabutan bertuah. Dia baru-baru ni dekat Terengganu baru ni tuan-tuan, dia ada buat himpunan motor RAZ dekat Stadium Gambada. Tak tahulah musim tahu ke tak. Tapi dia buat geng-geng motor RAZ ni berkumpul kat Stadium Gambada. Saya tak pergi, saya duduk sini. Tapi dia duduk berhimpun tu tuan-tuan. Hari cabutan bertuah, hadiah utama cabutan bertuah, welfare putih sebiji.
Harga lebih kurang dalam 200,000 macam tu lah. Nak dijadikan cerita, dia cabut nombor yang pertama, tuan empunya nombor tak ada kat tempat kejadian. Kena tuan-tuan, yang dapat cabutan bertuah tu kebetulan jemaah saya juga. Si Muhammad tu jemaah saya. Saya dulu banyak kuliah di Batu Rakit 2010 sampai 2016 lebih kurang. Di surau dekat Batu Rakit tu tiap kali Selasa, malam Rabu, tiap minggu kuliah maghrib. Jadi budak Muhammad ni dia anak yatim. Kaki masjid, kaki solat berjemaah, kaki dengar kuliah. Dia budak bagus. Saya pun terkejut bila dia dapat wildfire. Tengok, aku kenal budak ni, aku kata. Rupanya jemaah saya. Nak jadi ke cerita dia dapat. Nombor kedua cabut, tak ada tuan. Nombor ketiga, tak ada tuan. Kata silap dia nombor keempat ataupun nombor kelima, macam tu lah. Dapat rezeki dia tuan-tuan. Pergi naik motor, balik naik wildfire tuan-tuan. Memang rezeki betul dia. Pergi naik motor, balik rumah naik wildfire. Rezeki betul tuan-tuan. Hampir 200,000 tu. Cuba tuan-tuan bayang waktu cabut nombor yang pertama, yang kena tersebut nombor tuan-tuan, tapi tuan-tuan tak ada kat tempat kejadian. Member kata call, nombor kau kena ni, kau kat mana? Aku kat rumah. Rumah kat mana? Sebelah stadium ni je. Apa tak datang? Dapat wildfire sebiji. Aku ingat tak kena tadi, dia kata. Allah. Tuan-tuan, setahun semayang tak khusyuk tuan-tuan. Dia mari menyesal, Allah, kalau aku pergi sekejap dapat wildfire sebiji. Pergi sekejap dapat wildfire. Setahun tak khusyuk tuan-tuan. Murung sebulan tuan-tuan, makan tak lalu teringat wildfire. Buka Facebook, tengok orang duk upload dapat wildfire. Hempak telefon tuan-tuan. Feras menungging orang tu. Orang kata Ferah nak mampus, orang kata, betul tak? Dia kalau cabutan bertuah dapat rice cooker tuan-tuan, tak Ferah mana? Ataupun dapat TV ke, dapat blender ke tuan-tuan, dia tak Ferah mana? Ni dapat wildfire tuan-tuan. Allah, Ferah menungging tuan-tuan. Ni nak katanya terlepas satu biji wildfire tuan-tuan. Tuan-tuan, apakah kita kesal terlepas satu sunnah masuk kaki kanan masjid tuan-tuan lebih mahal daripada wildfire sebiji? Tak percaya juga, try mati dulu tuan-tuan. Dia semuanya kena try mati dulu tuan-tuan. Kalau tidak, tak percaya. Bila mati baru tahu, Allah, kalaulah aku tahu besar macam ni, pahala keluar masjid kaki kiri, aku langkah kaki kiri keluar masjid. Aku langkah kaki kanan masuk masjid. Tuan-tuan, kanan dan kiri pun banyak kita terluput tuan-tuan. Ini banyak kerugian kita. Makan kita tak peduli, kanan kiri. Kita makan tangan kanan, alhamdulillah okey dah. Bila time nak minum tuan-tuan, dia pegang gelas dengan tangan kiri. Sebab kanan ni penuh dengan lauk, minyak lagi, baru makan nasi dagang. Jadi dia pegang tangan kiri. Kata ulama tuan-tuan, sekurang-kurang tampunglah dengan tangan kanan tuan-tuan. Tampung. Ni iltizam kita dengan kanan dan kiri. Supaya mengikuti sunnah Nabi, nampak simple. Barangkali kita masuk syurga bighairi hisab dengan kanan dan kiri sahaja tuan-tuan. Nampak simple. Jadi lepas ni tuan-tuan, cuba amal saya ditegur oleh guru saya. Waktu dalam satu pengajian dalam bukan 5 tahun lepas tuan-tuan, baru lagi. Waktu tu pengajian ni lah sunnah Rasulullah. Lalu guru saya tegur, waktu tu saya pakai jam tangan kiri tuan-tuan. Kata guru saya, sunnah Rasulullah muliakan tangan kanan. Antara cara kita muliakan tangan kanan, kita hias tangan kanan kita. Pakai cincin tuan-tuan, tangan kanan dulu. Laki pakai cincin tangan kanan dulu, sunnah. Satu dah cukup sunnah, jangan 10 tutup bomo tuan-tuan. Ni 10 jari semua dihentam cincin. Macam tuk bomo. Jadi satu dah cukup sunnah. Kemudian orang perempuan nak pakai cincin kanan dulu, gelang emas kanan dulu. Melainkan dia kata, Ustaz, kami ni dah 0,5 kilo dah kanan kami ni. Pasal orang Bukit Kapur kaya-kaya. Tak apa, hias pula tangan kiri pula. Sebagai tanda kita ini muliakan tangan kanan tuan-tuan. Muliakan tangan kanan, kita hias tangan kanan kita dengan perhiasan. Maka termasuklah tuan-tuan, kata guru saya, menghiasi tangan kanan kita pakai jam dengan tangan kanan, iaitu memuliakan tangan kanan. Kita beri laluan azan sekejap insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung tadi tuan-tuan, maka disebutkan sunnah bagi seseorang itu adalah dengan memuliakan tangan kanan pada perkara yang baik. Bukan kerana kita nak masukkan di sini Rasulullah pakai jam, tidak. Jangan silap faham. Rasulullah tak pakai jam. Cuma Rasulullah sentiasa memuliakan kanan, iaitu pada setiap kelakuan yang baik. Termasuklah pada langkahan yang kita sebutkan tadi. Jadi guru saya dia kata apa?
Termasuklah dia kata, apabila memakai jam, pakailah jam pada tangan kanan. Jam ini perkara yang mulia, kita tengok waktu solat dengan jam. Kita tengok waktu buka puasa dengan jam. Maka apa yang disebut, yang saya ingat sampai hari ini, barangkali asbab kita pakai jam tangan kanan dengan niat untuk memuliakan tangan kanan dan kita mati dengan perkara tersebut, itulah sebab kita masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Barangkali. Jadi bila disebut macam tu tuan-tuan, saya ingat sampai hari ini. Jadi waktu tu saya pun terus tukar tuan-tuan, pakai jam tangan kanan. Wallahi demi Allah, waktu awal-awal tu memang kita rasa kekok sungguh. Saya bawa kereta, pegang steering kereta, saya buang jam saya tuan-tuan. Selesai bawa kereta, saya pakai balik jam tangan kanan. Nak bawa kereta, saya buang balik. Sampai hari ini Alhamdulillah, dah jadi tabiat dah. Tiap kali nak pakai kanan, tiap kali nak pakai kanan. Saya niat satu je, ya Allah, kalau aku mati tengah bawa kereta ni, aksiden ke apa, ya Allah, sekurang-kurang satu sunnah Rasulullah lekat padaku, muliakan tangan kanan. Barangkali itulah amalan yang Allah Ta'ala terima tuan-tuan. Jadi kita tak tahu. Jadi kita tahu, nampak kecil tuan-tuan, insya-Allah cuba berlatih lah. Balik nanti berlatih. Tak apalah. Rasa kekok sekejap tu, kita cuba berlatih. Tak boleh hak lain, tak apa dah. Pakai jam tangan kanan je boleh malam ni. Tu pun kira bersyukur kita cuba buat. Kerana apa? Kanan dan kiri ini cukup besar nilainya di sisi Allah. Cuma saya tuan-tuan agak terkilanya, tak boleh menulis tangan kanan. Saya kidal tuan-tuan. Tu saya terkilan. Man kidal tuan-tuan. Jadi kita ni kidal. Saya pun kata kat tok guru, saya kata, Syekh, macam mana saya ni kalau menulis tangan kiri? Dia kata, dah usaha dah tangan kanan, dah usaha dah. Kalau dah usaha, tak apa, hadirkan rasa kesal, tak dapat ikut sunnah sepenuhnya. Jadi begitulah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kita minta pada mengikut sunnah. Termasuklah iaitu wa amalan salihah, pada setiap amal yang saleh, pada ibadat yang kita buat pun mengikut sunnah Nabi SAW. Pada semayang kita buatlah perkara-perkara sunat ketika mana kita salat. Sunat bagi tiap-tiap kita ini, bila kita nak rokok, angkat kedua tangan kita tuan-tuan. Baru rokok. Sunat, bila mana kita bangun daripada rokok, angkat nak iktidal tangan ketika mana nak iktidal. Sunat pula kita bangun daripada duduk tahiyat awal, kita bangkit, kita angkat dua tangan. Sunat, maka jangan kita tinggalkan selagi tangan kita tak stroke tuan-tuan, buatlah tuan-tuan. Nanti dah stroke tak boleh ikut sunnah dah. Kita dah banyak dah, tinggal duduk iftirash pun tak ikut sunnah, payah dah. Duduk iftirash, kata Nabi dalam hadis, tegakkan telapak kaki kanan dan kita duduk di atas telapak kaki kiri. Allah, payah dah ustaz, dah gauk dah. Gauk tak boleh buat apa dah lah. dah semayang atas kursi tak boleh buat apa. Jadi begitulah sunnah Nabi tuan-tuan. Yang kita lambat belajar, lambat beramal, maka kita rugi. Jadi itulah yang kita minta, seluruh amalan kita ini berjalan di atas sunnah Nabi SAW, semampu yang kita boleh buat. Tak boleh buat banyak. Buat benda yang mudah-mudah tadi. Moga-moga dengan sebab tadilah kita dapat bersama dengan baginda Nabi SAW di dalam syurga Firdaus tanpa hisab di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebagai perkongsian ringkas pada malam Jumaat yang mulia ini, dan perbanyakkan selawat di dalam kehidupan kita, khususnya pada malam Jumaat, pada hari Jumaat. Maka sekurang-kurang dengan 100 kali selawat, kalau boleh lebih 300, boleh lebih 1000 kali selawat. Kerana orang yang beramal dengan 1000 kali selawat, kata ulama, maka iaitu dia tidak akan mati di dalam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berselawat tiap-tiap hari, Allah jadikan dia tidak akan mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalkan selawat. Moga-moga Allah Taala menjadikan darah daging kita ini sentiasa berselawat ke atas Nabi SAW. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang itu tuan-tuan, datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Saya ambil uang kesempatan iklan sikit tuan-tuan, di luar sana tu ada kita buka iaitu jualan produk tahfiz saya. Produk kopi sachet tuan-tuan, keluaran tahfiz saya. Dah 3 tahun dah kita jual produk ni, yang setiap keuntungannya menampung pengajian tahfiz percuma yang saya buat sejak tahun 2017 sampai hari ini. Budak-budak mengaji secara percuma.
hasil daripada keuntungan itulah yang kita buat bayar gaji guru dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan nak support adalah di luar masjid belah kanan nanti, lepas solat nanti. Kemudian ada tabung tu tuan-tuan. Kita sekarang ni dalam fasa yang terakhir saya nak siapkan bangunan kompleks saya di Kampung Atas Tol, Kuala Terengganu. Surau kita dah siap banyak dah tuan-tuan. Sekarang ni fasa yang terakhir, bangunan asrama tahfiz dan juga kelas pelajar-pelajar tahfiz. Jadi sekarang ni kita dalam proses untuk siapkan bangunan ni. Siap insya-Allah. Saya akan pindahkan pelajar saya di Shah Alam ni balik ke Terengganu tuan-tuan. Itu niat hasrat kita lah. Sebab saya puasi di sini agak kosnya agak tinggi. Jadi tu kita nak bawa balik pelajar-pelajar ni bila dah siap bangunan yang kekal ni lah. Kalau tuan-tuan tak nak infak dalam bentuk duit, boleh dalam bentuk bahan binaan. Kita nak pakai batu bata 30,000 biji tuan-tuan. Satu biji batu bata harga 40 sen. Jadi kalau tuan-tuan nak infak 2 biji, 80 sen je lah letak dalam tabung tu. Jadi takkanlah 80 sen kot tuan-tuan. Jadi malam ni tuan-tuan kita khususkan untuk bahan binaan saja. Jadi bahan binaan ni tuan-tuan termasuk besi. Tuan-tuan nak hantar direct, saya alhamdulillah lagi syukur. Tuan-tuan nak call supplier suruh hantar di tapak pun dialu-alukan. Ini yang kita baru buka seminggu ni. Kos bahan binaan saja RM612,800 tuan-tuan. Yang kita terkumpul sejak kuliah subuh pada pagi tadi baru RM12,000 lebih. Jadi infak tuan-tuan malam ni, flyers pun ada kat situ, tuan-tuan bolehlah. Target kita tak banyak mana pun malam ni kat Masjid Taqwa ni lebih kurang dalam 50,000 je malam ni insya-Allah. Jadi apa yang baik datang daripada Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami pada malam Jumaat yang mulia ini ya Allah, di tempat yang mulia, dalam majlis yang mulia, bersama dengan orang-orang yang mulia ya Allah, himpunkanlah seluruh kemuliaan kepada kami di hari akhirat kelak dengan dihimpunkan di dalam surga Firdaus tanpa hisab. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin.